Salam Malaysia, sihat sejahtera. Umat Islam akan sambut bulan Ramadan. Saya pasti ramai yang pilih Ramadan sebagai detik istimewa untuk berhenti merokok. Jadi, jangan tunggu lagi. Mulakan dengan niat atau azam yang baik dan susuli dengan langkah berhenti merokok. Sebagai permulaan nak berjuang berhenti merokok, jom amalkan 12M. 1. Melengah-lengahkan. Tangguhkan niat merokok dan kata pada diri sendiri, sebentar. 2. Menarik nafas panjang. Tarik nafas 3 kali secara perlahan-lahan. 3. Minum air. Elakkan minuman manis atau berkafein. 4. Menyibukkan diri. Buat sesuatu bagi mengalih fikiran untuk melupakan rokok. Menjauhkan diri. Jauhkan diri daripada orang yang merokok. 6. Mengelakkan diri. Elakkan suasana atau situasi yang mendorong kepada merokok. 7. Mengunyah sesuatu. Kunyah buah-buahan dan elakkan makanan yang manis. 8. Membasuh tangan. Basuh tangan sekiranya ingin merokok. 9. Mandi. Mandi secara kerap atau basahkan badan. 10. Meregangkan otot. Lakukan regangan otot. 11. Meditasi. Tenangkan fikiran. Positifkan diri bahawa anda mampu berhenti merokok. 12. Memohon doa. Berdoalah pada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk berhenti merokok. Selain orang Islam, yang tak jalankan ibadah puasa pun boleh berhenti merokok masa bulan Ramadan tau. Selamat menyambut bulan Ramadan yang lebih bermakna, bebas daripada asap rokok. #menjemput berkat, menolak mudarat. Maklumat lanjut, Senarai Hospital dan Wellness Hub boleh layari portal www.infosehat.gov.my atau media sosial rasmi MyHealth KKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton secara langsung di live Facebook Bahagian Pembangunan Kesihatan, Bahagian Pembangunan Kompetensi Kementerian Kesihatan Malaysia. Pertama sekali saya memohon agar anda dapat mengimbas QR code yang tertera untuk mendapatkan e-sijil. Saya Hanem selaku moderator anda pada sesi webinar pagi ini. Diharap anda
anda dapat kekal bersama sehingga ke akhir sesi webinar ini untuk mendapatkan informasi yang berguna. Tajuk webinar kita pada hari ini adalah pengurusan stres, managing it, not avoiding it. Kita akan menjemput seorang panel jemputan khas yang akan mengupas topik ini dengan lebih lanjut. Beliau adalah seorang insan yang sangat dekat dengan warga kesihatan, iaitu Puan Nur Afi binti Ahmad. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Beliau merupakan penolong pengarah dari psikologi di unit kaunseling di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda, undang-undang. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian dalam sarjana sains sosial, psikologi kaunseling. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai runding cara di Jabatan Agama Islam Daerah Hulu Langat. Beliau merupakan seorang kaunselor yang berdaftar di bawah lembaga kaunselor. Okey. Baiklah, sebelum saya meneruskan perbincangan pada hari ini, izinkan saya untuk memberi sedikit pencerahan tentang topik pada hari ini. Stres adalah satu keadaan emosi, fizikal dan juga mental yang melibatkan perubahan dalam keadaan yang berlaku dalam kehidupan seseorang. Semua orang tidak akan terlepas daripada mengalami masalah stres. Jadi, saya percaya topik ini sangat sesuai untuk dibincangkan agar ianya dapat memberi pendedahan kepada anda bagaimana untuk mengurus dan juga menangani masalah stres. Baiklah, jika anda ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada pihak panel kita, bolehlah kemukakan di ruangan komen Facebook kami. Tanpa berlengah masa lagi, kita terus kepada sesi perbincangan kita pada hari ini. Okay. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Puan Hanim apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, Puan Hanim Okey. 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 Puan. Okay, terima kasih Puan Hanim, saya nak ucapkan sebab bahagian pembangunan kompetensi sudi menjemput saya sebagai panel untuk tetamu pada hari ini. Sebab saya rasa dekat KKM ni sebenarnya ada ramai sangat panel-panel yang hebat-hebat kan. Tapi alhamdulillah hari ini Allah beri peluang pada saya. So insya-Allah saya akan cubalah untuk berkongsi apa saja ilmu yang ada tu bersama dengan Puan Hanim dan penonton-penonton kita yang sedang setia bersama kita hari ini. Okey Puan, kita terus pada sesi webinar kita pada hari inilah. Alright. Seperti yang kita tahu, stres ini berlaku kepada semua lapisan masyarakat, tanpa mengira umur, jantina, bangsa dan juga agama. Jadi Puan boleh jelaskan tak tentang stres dari segi psikologi dan juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami stres? Alright, okey. Terima kasih Puan Hanim atas soalan itu tadi. Okey. Stres ni sebenarnya macam yang Puan Hanim ada explainkan tadilah. Stres ni sebenarnya adalah satu keadaan yang biasa. Soalan tu tadi sebenarnya ada dua bahagian. Satu adalah untuk kita mengenali ataupun memahami apa itu stres sebenarnya dan apakah yang menjadi punca yang menyebabkan stres itu terjadi. Alright. Okey. So untuk menjawab bahagian yang pertama itu stres dari segi definisi ataupun dari segi bahasanya stres dari segi bahasa dia bermaksud ketat ataupun tegang. So sebab tu kita tengok bila orang cerita tentang stres ni, itu dari segi bahasanya memang macam tu. So sebab tu bila orang kalau tengah stres kita tengok muka dia memang muka tu ketat. Orang cakap, kenapa muka kau ketat sangat hari ni? So maksudnya kena dengan definisi stres dari segi bahasa. Tapi sebenarnya kalau dari segi psikologi Puan Hanim ada banyak definisi stres, tapi yang saya nak highlight pada hari ini ialah stres ini dari segi psikologi ni dia merujuk kepada satu tindak balas ataupun respon tubuh badan kita sama ada dalam bentuk emosi, fizikal ataupun mental terhadap perubahan ataupun sesuatu ancaman yang berlaku di sekeliling kita. Jadi bila kita cerita pasal stres, dia mesti kena ada relate dengan satu perkataan iaitu perubahan. Sebab kebanyakan daripada kita tak suka dengan perubahan. Sebab perubahan ini menyebabkan kita terpaksa berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan itu. Okey. Dan kebanyakan daripada kita yang biasa kita tahu, kita kenal tentang stres ni adalah satu benda yang perkara yang negatif. Betul?
Betul. Pernah ni? Betul. Tak ada orang yang bila cerita dia stres dia senyum. Betul. Ataupun saya suka stres. Tak ada kan? So Itu kebanyakan mungkin orang yang kurang mental, maksudnya mental dia tak okey tu. Maksudnya bila dia dah alignment dia dah lari, baru okey. So sebenarnya itu adalah definisi stres yang biasa yang kebanyakan kita tahu. Stres ini adalah satu benda yang negatif, satu benda yang kita tak suka, yang buatkan kita rasa tak selesa, dan kalau boleh kita tak nak stres. Okey? Cuma untuk hari ini saya nak bagi tahu sebenarnya stres ni ada satu sudut ataupun satu sisi yang lain sebenarnya. Dan hari ini saya nak bawa Puan Hanim dan penonton-penonton kita sekalian hari ini untuk kita cuba berkenalan dengan satu sisi lain pada stres ini. Sebenarnya stres ada dua kategori Puan Hanim. Satu kategori yang tadi tu, yang kita tak suka, yang kita rasa tak selesa, yang bila kita stres dia menurunkan prestasi kita di tempat kerja, dia buat kita tak jadi diri kita, daripada seorang yang ceria jadi tak ceria. Itu kategori yang pertama yang dinamakan sebagai distress. Distress bukan depress lain. Distress, D-I-S-T-R-E-S-S. Okey, so itu adalah stres yang negatif. Okey, kategori yang pertama, yang biasa, yang semua orang tahu. Okey, yang kategori yang kedua, yang ni yang saya nak highlight. Kategori yang kedua adalah stres yang dinamakan sebagai eustress. Bukan you, bukan you je stress tak. Dia eustress ni adalah E-U-S-T-R-E-S-S. Eustress. Sebenarnya E tu silent sebenarnya. Tapi kita nak bagi penonton kita nampak. Nanti pun boleh Google juga. Eustress ni adalah satu bentuk stres yang positif. Okey, stres yang baik. Macam mana stres boleh jadi satu benda yang baik? Kan? Macam mana kita macam mana stres ni selalunya benda yang tak best kan? Okey, stres ni sebenarnya dia boleh jadi satu perkara yang positif ataupun perkara yang baik apabila stres itu menyebabkan kita dia menjadi satu pushing factor. Minta izin kalau saya minta guna bahasa Inggeris campur-campur rasa warga-warga KKM tak ada masalah warga-warga KKM semuanya bahasa Inggeris tu semua second language kan. Okey. So bila stres itu menjadikan sebab pushing factor untuk menolak kita, okey, untuk push diri kita kepada suatu tahap. Kepada suatu tahap yang mana sebelum ini kita tidak pernah mencapai tahap itu. Dan dia memberikan kesan positif pada diri kita yang mana apabila berlakunya stres itu, dia push diri kita untuk buat suatu benda yang baru, dan pada akhirnya selepas stres itu kita rasakan kita dapat discover perkara baru ataupun potensi-potensi yang sebelum ini kita tak tahu pun ada dalam diri kita. Sebab apa? Yelah, kita ni manusia Puan Hanim. Saya termasuk saya yang bercakap ini. Kita manusia kadang-kadang bila tak ada stres dalam hidup kita, kita cenderung untuk berada dalam satu zon yang kita panggil sebagai zon selesa. Jadi zon selesa ni bila kita ada dekat situ, kita takkan buat apa-apa. Sebab kita dah selesa. Kita dah selesa kat sini, kenapa kita nak kena bangun? Kenapa kita nak kena buat perubahan? Betul? Tapi bila berlakunya stres maksudnya ada berlaku perubahan, jadi kita terpaksa. Kita macam, aku nak kena adapt dengan stres ini. Jadi kita kena keluar daripada zon selesa kita. Kan? Jadi bila kita berjaya, macam contoh kita dekat tempat kerja. Kalau macam contoh kita dah lama berada dalam satu department. Kita dah lama berada dalam satu department, kita dah biasa dengan kawan-kawan di dekat department tu lah. Dekat department tu, and then kita dah biasa buat kerja yang sama everyday. Jadi di mana yang kita akan mencabar kewibawaan kita ataupun mencabar potensi lain ataupun bakat-bakat lain yang ada dalam diri kita. Betul. Kan? Jadi macam contoh kita baru dapat kerja ataupun baru dipindahkan ke unit, tiba-tiba dapat job jadi moderator. Betul. Contoh Puan Ani. Kan? Contoh, kita kata contoh jadi moderator ke, jadi panel ke, saya juga ni lah kan. Jadi panel ke, jadi pengacara ke untuk event. Sebelum ni kita tak pernah buat dan kita tak rasa pun kita mampu. Sebab kita bukan jenis orang yang boleh bercakap ke kat depan, kan? Kita rasa macam, itu bukan saya tidak ada bakat itu. Kan? Tiba-tiba, bos kata, ini kerja awak buat. Ini kerja awak buat. Saya nak tengok. Jadi bila ada that kind of stress, amanah itu sudah diberi. Jadi kita ni,
apa yang kita buat? Sama ada kita terlalu stres sampai tak buat apa-apa, sampai kita ponteng kerja sebab takut sangat nak kena buat job tu. Okey, ataupun kita buat persediaan. Stres itu menyebabkan kita sebab stres itu menyebabkan kita menggerakkan diri kita untuk berusaha membuat persediaan. Kita buat research, kita buat perbincangan, kita berbincang, kita dapatkan dapatkan feedback daripada kawan-kawan, daripada orang yang biasa melakukan perkara itu. Jadi nampak tak, kita dah keluar daripada zon selesa kita. Kita dah keluar daripada zon selesa kita dan kita belajar benda yang baru. Dan tiba-tiba bila kita dah berusaha, manjada wajada. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi bila kita dah usaha, alhamdulillah kita boleh buat benda tu. Dan benda yang positifnya di situ adalah, mula-mula memang kita stres, kita nak cepat benda tu habis. Tapi bila benda tu habis, yes. Yes. Oh, rupa-rupanya aku ada bakat. Saya ada bakat untuk berada di depan kaca TV rupanya. Macam tu. Sebab sebelum ni kita tak tahu. So dari disebabkan stres itu kita tahu. Alright? Dan ini juga macam kalau boleh saya nak memberi analogi lah. Sebenarnya stres ni kalau Puan Hanim suka batu permata? Suka ya? Diamonds are girls best friend, yes, kan? Betul. Lagi-lagi nak raya ni. Betul. Lagi-lagi nak raya kan. Bila kita cerita tentang batu permata ataupun diamond ini, dia kecil je kan? Tapi harga boleh sampai berjuta-juta. Betul. Mahal batu permata ni. Puan ni pernah tengok macam mana proses pembuatan batu permata? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi. Alright. Okay. So saya suka menggunakan perumpamaan ini. Bila kita cerita tentang stres ataupun perkara-perkara yang kita tak suka ni. Sebab batu permata ni kalau kita tengok proses pembuatan dia, bukan senang. Kenapa dia mahal? Kenapa dia mahal? Sebab batu permata ni diambil daripada daripada lapisan bumi yang paling dalam dan ada banyak kotoran yang terlekat pada batu-batu permata itu. Jadi untuk mengeluarkan kotoran itu dan memancarkan sinar yang bergemerlapan itu, bukan senang. Bukan senang. Batu itu perlu melalui satu proses di mana dia perlu dibakar pada satu suhu yang cukup tinggi. Perlu dibakar pada satu suhu yang cukup tinggi, dia perlu diletakkan pada satu pressure yang tertentu. Diletakkan satu pressure tertentu, dipotong dengan cara yang betul. Dan kalau kita tengok sakit sebenarnya jadi batu tu. Nak menjadikan dia permata itu. Sakit sebenarnya. Kena potong, kena bakar, kena tekan pressure. Dia diberikan satu pressure yang tertentu. Saya tengok National Geographic. So maksudnya bila perkara itu dilakukan kepada suatu perkara itu, benda tu memang tak best. Benda tu memang sakit. Tapi pada akhirnya, hasilnya adalah kotoran-kotoran yang melekat daripada batu itu terasing. Kotoran-kotoran yang melekat pada batu itu terasing. Pada akhirnya kita akan dapat satu perkara yang sangat-sangat berharga, iaitu sinaran itu. Dia bersinar saja dan dia menyinari apa yang berada di sekeliling dia. Macam itulah kita sebenarnya, termasuk saya yang bercakap ini. Kadang-kadang kita tidak suka stres itu, tapi kita perlu. Untuk apa? Untuk kita tahu sebenarnya apakah permata-permata yang tersembunyi dalam diri kita sebenarnya. Kalau kita tak cuba sesuatu benda yang baru, kita tak akan tahu apa potensi diri kita kan. Ya, betul. Tepat sekali Puan Hanim. Alright. So itu baru bahagian yang pertama untuk kita berkenalan dengan stres ini. Sebab untuk kita menguruskan stres, kalau kita pandang dia sebagai satu perkara yang negatif saja mungkin agak sukar. Bila stres kita tak suka. Bila stres kita rasa macam cepatlah habis stres ni. Tapi kalau kita boleh memandang stres ini daripada satu definisi yang lainnya, insya-Allah kita akan lebih mudah. Itu adalah untuk kita tahu tentang sisi-sisi lain kepada stres. And then bahagian yang kedua adalah apa punca yang menyebabkan seseorang itu boleh stres. Dia ada dua punca. Ada punca dari segi dalaman dan juga luaran. Kalau punca dari segi dalaman, pertama kepada individu itu, punca pertamanya adalah mungkin personality. Sebab apa? Kita sebagai manusia ini, kita ada personality yang berbeza. Kita ada personality yang berbeza. Ada orang dalam psikologi,
test personality ni ada banyak sebenarnya. Ada sangat banyak test personality. Tapi untuk hari ini saya hanya boleh highlightkan satu personality yang simple lah untuk kita faham hari ini Okey. Jadi personality kita ada banyak jenis. Ada personality type A dan type B. Ini yang paling simple untuk kita faham. Okey, ada sesetengah orang yang kalau dia type A, kalau dia type A ni jenis orang yang dia semua nak cepat. Dia semua nak cepat, dia cepat reaktif. Dia cepat reaktif, dia kurang sabar. Dia kurang sabar dan dia punya temperament tu dia senang triggered. Ini orang yang type A, tapi bila dia buat kerja memang selalunya akan laju sebab dia tak suka menunggu. Sebab dia tak suka menunggu, dia tak suka melengah dan dia sangat kompetitif. So kalau dia dapat sesuatu dia akan bagi yang the best. Dan orang yang macam ini, dia ada tendensi untuk dia mudah stres. Kan sebab dia nak bagi yang the best je, dia nak cepat je. Jadi memang tendensi dia untuk stres tu adalah lebih tinggi. Berbanding dengan orang yang type B. Okey, yang type B dia chill, relax sikit. Orang yang type B ni dia lebih santai. Dia macam lagu Faizal Tahir tu kan. Dia macam dia kena santai-santai, relax-relax, nak pergi mana je laju kan. Macam tu. Dia bila berlaku suatu perkara ataupun stres ke, orang yang macam ini dia lebih okey, relax dia lebih tenang, dia lebih macam okey, tak payahlah nak stres sangat. Boleh benda boleh buat, benda boleh jadi. So dia ada bagus dia Setiap personality ni, orang type A ada bagus dia, orang type B ada bagus dia. Cuma orang type, bila orang type A, dia akan jadi satu faktor luaran bila dekat tempat kerja kita. Personality kita tak match dengan rakan sekerja kita. Ini faktor yang kedua. Bila personality kita tidak match dengan sama ada rakan sekerja, majikan, pengurusan, siapa-siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan kita lah. Kita jenis yang nak bagi the best, nak cepat, semua laju-laju kan. Bila sampai dekat rakan sekerja kita, santai-santai sayangku kan. Jadi kita macam nak santai apa, benda kita nak cepat kan. So bila personality ini tak match, itu mungkin akan boleh menjadi satu faktor yang mana stressor. Stressor ni adalah perkara yang menyebabkan kita stres. So itu yang akan jadi faktor yang kedua lah. Personality kita yang tak match dengan rakan-rakan sekerja kita. And then mungkin nature of pekerjaan itu sendiri. Sebab kita dekat KKM ni memang kita tahulah memang ada certain jenis pekerjaan yang pekerjaan itu memang high stress. Jenisnya adalah high stress, macam doktor-doktor pakar, doktor-doktor yang dalam bidang kepakaran masing-masing ini memang nature of job dia memerlukan penelitian, memerlukan kepakaran yang tinggi. Jadi jenis pekerjaan itu juga adalah salah satu faktor and then budaya di organisasi kita. Budaya di organisasi. Jadi macam contohnya macam bila politik-politik yang berlaku dalam organisasi, gejala buli di tempat kerja. So perkara-perkara macam ni lah. And then kalau kita cakap spesifik tentang kerjaya, kadang-kadang bila kita tak ada kita dah tak ada big factor ataupun pushing factor, kenapa kita nak bekerja. Kenapa kita nak bekerja ataupun nak meneruskan pekerjaan itu. So bila kita tak ada that apa yang kita nak capai dalam pekerjaan itu, kita tak ada target kita, kita akan mudah untuk stres. And then tak ada, kita punya kerjaya itu tak ada perkembangan. Dia stagnan. Bila dia stagnan dekat situ, lama-lama kita akan rasa sampai satu tahap kita exhausted. Kita rasa macam sampai bila aku nak ada dekat level ini. Dan tak ada perkembangan kerjaya, kita tak nampak mana kita nak pergi. Contoh macam kita rasa macam, saya tak tahulah isu yang sekarang ni tengah hangat kita dengar. Then isu-isu doktor kontrak semua macam tu. So akan efek tentang dia punya perkembangan kerjaya itu. Sebab dia orang rasa macam mana sampai bila macam ini. So itu adalah salah satu faktor jugalah yang boleh menjadi penyumbang kepada stres di tempat kerja bila kita rasa tak ada development dalam kerjaya kita, stagnan di situ. Alright, and then ada faktor situasi jugalah.
Okay, sebab ada orang-orang insan-insan yang terpilih. Ada orang Allah bagi rezeki, kerjanya dekat saja dengan rumah. Betul. Okay? Tapi macam kita ni, JKWPKL ni, saya lah kan, duduk di Putrajaya, kerja di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur. Jadi setiap hari perlu berhadapan dengan jam. Setiap hari perlu berhadapan dengan jam. Jadi benda tu nampak kecil, macam jam sahaja. Tetapi sekiranya setiap hari, itu yang kita perlu lalui dan kita tak manage dia dengan betul. So nanti lama-lama dia akan menjadi sesuatu lah. Dia akan menjadi sesuatu. Tak apa, nanti kita cerita lagi lah. Ada soalan-soalan lain lagi. Dah habis satu soalan, semua jawab nanti. Okay. And then, mungkin ada faktor-faktor lain dari segi macam faktor keluarga. Okay. Ada juga masalah-masalah yang berlaku dalam keluarga. Macam ni sekarang hangat. Kita pun tahu apa yang tengah hangat. Sekarang ini, yang melibatkan isu kekeluargaan ini. Okay. Alright, okay. So itu adalah antara faktor-faktor lah yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Okay, terima kasih Puan sebab perkongsian yang sangat padat. Yang memang semua orang tahulah kan. Okay, maksudnya kalau stres ni kalau kita tahu dulu, orang fikir semua tak baik. Tapi sebenarnya ada baik dia dan ada buruknya lah. Okay Puan, memang kita tak nafikan kan, stres ni memang beri kesan lah. Maksudnya ada yang baik, ada yang tak baik kan. Terutamanya banyak kan pada kesan yang banyak yang tak baik lah. Okay, jadi bolehkah Puan jelaskan simptom-simptom pula yang seseorang tu sedang mengalami stres? Sebab kita kadang-kadang kita tak tahu pun orang tu dia stres ke tidak kan. Kita nampak benda. So apakah simptom-simptom dia? Okey. Simptom-simptom yang menyebabkan, sebab kadang-kadang aku ni stres ke? Kan? Ataupun setiap hari stres memang panjang. Betul ke tu stres? Okey. Alright. So untuk simptom-simptom ini ada 4 kategori lah. Okey. Kategori yang pertama, kita boleh tengok simptom dia dari segi fisiologi. Okey, fisiologi ni dari segi fizikal lah. Bila seseorang itu mengalami stres, dia akan ada tendensi mengalami simptom fisiologi seperti macam sakit kepala, migrain yang terlalu, memanyang sikit kepala je, tak tahu kenapa sakit. Telan Panadol banyak-banyak pun sakit lagi. Kena bergantung makan je Panadol sekali nak pergi kerja je sakit, Okey, so itu adalah satunya, sakit kepala yang berpanjangan, okey. Migrain macam itulah, Okey, and then dia boleh juga memberi kesan daripada segi kita cepat letih. Keletihan yang melampau, tak ada sebab. Bukannya baru lepas berjoging 2 km pun sebelum datang kerja. Tak. Tapi penat. Tidur dah cukup dah 8 jam. Tidur dah cukup dah 8 jam tapi letih. Macam berat rasa badan tu. Berat rasa badan bila nak bangun pagi tu. Okay. And then mungkin akan ada perubahan juga. Tadi ada sebut pasal tidur. Okay. Kalau cukup tidur tu masih okey lagi lah. Ada orang yang macam stres dia sampai mengganggu tidur dia juga. Okay. Tidur jadi macam susah nak tidur. Setiap kali nak tidur fikir kerja. Sekali nak tidur pergi kerja, asal susah sangat nak tidur, insomnia. Itu. Okey. And then ataupun tidur berlebihan. Lagi-lagi bulan puasa. Okey. Lagi-lagi bulan puasa. Rasa nak tidur je. Bukan orang lain pun bangun sahur juga kan. Tapi dia tidur daripada pagi sampai pukul 12 tengah hari. So dia dah terlebih. Bukan waktu tidur yang biasa. Okey? Bukan waktu tidur yang biasa. So mungkin individu itu mengalami stres bila ada berlaku perubahan dari segi tidur dia ya. Okey, ataupun selera makan. Selera makan sama ada langsung tak ada selera makan ataupun terlebih makan. Stres makan. Berat badan naik. Ataupun tak ada selera, badan pun macam perubahan berat badan yang mendadak. Bukan sebab benda lain. Sebab tak ada selera makan saja. Bukan sebab kita join trim and fit ke, bukan. Okay, and then itu dari segi fisiologinya. And then ada juga dari segi emosi. Dari segi emosi, orang yang mengalami stres ni dia ketat lah. Dia. Okey. Sebab itu memang dia punya definition bahasanya kan. Okey. Dia mudah marah. Dia mudah marah, dia mudah triggered. Okey. Sama ada macam tu. Okey, sama ada orang yang stres ni di keadaan dia macam tu, dia jadi mudah marah, mudah triggered ataupun dia jadi oversensitive. Benda kecil je. Benda kecil, member lupa nak photo state ke apa benda ke, dia punya marah dia tu macam dia sesuatu yang macam tak proportionate lah dengan keadaan itu. Okey, ataupun dia jadi oversensitive, tak ajak pergi buka puasa pun boleh sentak.
Kan? Okey. Tapi dia bukan yang itu sajalah, dia memang kena berjumpa dan kena tengoklah, kita kena buat test lah kan. And then apa lagi dari segi emosinya macam tu lah, sama ada ataupun dia sedih je memanjang. Macam sedih, tengok muka dia, kita pun sama sedih. Tapi tanya kenapa sedih, tak tahulah sedih. Okey, tu satu, dia sedih je kan. And then dari segi tingkah laku. Dari segi tingkah laku macam itulah ada apa, bila bercakap dengan orang kasar, asyik nak bergaduh lepas tu mungkin merokok, bulan puasa ni mungkin tak ada lah kita nampak. Tapi tak tahulah, mungkin orang lelaki kadang-kadang dia orang memilih untuk merokok itu untuk melepaskan stres. Yang ini mungkin kena ada tadilah, sebab tadi ada video pasal merokok, so saya saya macam ni lah teringat. Itu adalah salah satu simptom juga sebenarnya. Bila when you engage dalam behavior yang macam tu, ada orang dia ambil rokok, ada orang dia ambil alkohol sebab dia nak hilangkan stres. Okey, tapi dia hilangkan stres tu hanya bersifat sementara sajalah. Waktu dia buat benda tu dia lupa. Okay, and then dari segi apa lagi dari segi psikologi ataupun dari segi kognitifnya. Kognitifnya dari segi pemikiran. Okay, bila kita stres, kita tend untuk susah nak fokus. Kita susah nak fokus dalam apa yang kita buat, kita cepat terlupa. Kita cepat terlupa and biasanya macam itulah. Kalau kita terlalu stres, mungkin akan efek nak buat kerja pun jadi lambat kan. Jadi slow sikit. Okay. So basically itulah kalau simptom-simptom yang dialami oleh orang yang stres. So maknanya simptom-simptom ni sebenarnya ada dalam kehidupan kita seharian. Ya, Cuma betul. yang bezakan dia lebih teruk ataupun normal. Ya. Okey, terima kasih Puan atas penjelasan yang cukup jelas tentang simptom stres tadi. Okay. Sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya, Alright. kita rehat seketika dengan menonton video ini terlebih dahulu. Kita saksikan. Okay. Yang kita terima ialah apakah itu kemurungan. Soalan klise tetapi sangat penting, sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi ini sebenarnya tidak. Kerana dari segi bahasanya, kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedihlah, macam-macam lah perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Major depressive disorder. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan everyday, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa. Kita tak tahu kenapa, dan perasaan itu sentiasa di situ. Walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur. Tetapi semua yang patut yang saya sebut tu, semuanya tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kita tak boleh nak bergerak secara psikologinya. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan. Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi, dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius ataupun major depressive disorder.
kembali kita ke sesi webinar dengan topik pengurusan stres. Sebelum kita berehat tadi, panel kita telah mengupas dengan lebih lanjut tentang stres dari sudut psikologi, faktor-faktor stres dan juga simptom-simptom seseorang itu mengalami stres. Jadi, kita terus kepada sesi soalan seterusnya. Baiklah Puan, apabila bercakap tentang stres, selalunya masyarakat akan kaitkan dengan isu-isu kesihatan mental yang lain seperti depression, anxiety yang popular lah sekarang kan. Okey, jadi bolehkah Puan huraikan perbezaan antara stres dan juga depression ni? Stress, depression dan anxiety. Ya, betul. Alright, okay. Satu soalan ataupun perkara-perkara yang common lah yang kita akan lalui ataupun isu-isu yang berbangkit bila kita cerita tentang stres ini. Kadang-kadang ada orang, aku stres lah kan, dia akan guna perkataan aku stres lah, ataupun bila dah lama-lama sikit asyik stres je, rasa macam nak tukar lah, aku depres lah. Tapi bendanya sama, situasinya sama. Sebenarnya dia memang adalah isu-isu yang berkait dengan kesihatan mental sebenarnya. Stress, depression, anxiety ini. Okey, dia dalam satu rumpun. Okey, dia sama tapi tidak serupa. Macam tu. Dia bukan sama dia memang ada perbezaan-perbezaan dia, dan sebab tu kalau biasanya bila kita di KKM ni kita sangat familiar. Baru-baru ni kita baru sebelum puasa kita buat COSPAN kan. Kita keluarga JKWP ni kita ada buat COSPAN. Okey, yang mana dalam tu kita ada jawab satu alat ujian saringan yang kita namakan sebagai Depression, Anxiety and Stress Scale ataupun DAS 21. Okey, sebenarnya di situ dalam alat ujian itu sendiri sebenarnya kita dah boleh lihat perbezaan. Sebab apa? Simptom yang dialami oleh orang yang stres, orang yang anxiety, orang yang depression ini berlainan. Okey, dia berlainan dan setiap komponen-komponen ini ada dia punya tahap-tahap yang berbeza. Okey, cuma stres ini dalam bahasa mudahnya, okey, stres dia bukan penyakit pada awalnya. Okey, stres bukan penyakit dan dia adalah satu perkara yang biasa kita alami dalam kehidupan seharian kita, yang dia come and go. Okey, dia come and go biasanya untuk satu jangka masa yang singkat. Waktu kita berhadapan dengan stres itu sahaja. Dia bukanlah sepanjang masa berturutan sampai 2 minggu berturut-turut. Okey, unless kalau stresor itu adalah satu stresor yang bersifat panjang lah. Tapi dia sementara. Waktu stres tu berlaku je. Waktu kita jumpa kawan kat tempat kerja kita tu je kita stres. Waktu dia tak ada, kita okey. Macam contoh, stresor adalah itu. Ataupun stresor job tu yang kita kena buat waktu tu. Habis job tu, happy, tak ada masalah. Okey. Dia tak ada pun berlanjutan sampai dah buat dah event hari ni tapi tak boleh tidur lagi. Itu dia dah jadi lain lah. So stres ini dia bersifat sementara dalam satu jangka masa yang pendek. Okey. Dan biasanya simptom-simptom macam yang saya sebut tadi itulah. Okey, ada simptom-simptom fisiologi, simptom emosi, simptom tingkah laku. Okey. And then memang perlu kita menjalani saringan lah untuk kita tahu adakah stres itu pada tahap yang mild, moderate ataupun severe ataupun extremely severe. Okey, dalam DAS tu memang kita akan bezakan lah. Kita akan buat scoring untuk kita lihat adakah stres itu tahap yang macam mana. Okey, itu kalau stres. Dia bukan penyakit pada asalnya, pada awalnya. So dia bukan penyakit. Berbeza dengan anxiety ataupun kebimbangan dengan depression, kemurungan. Berbeza. Sebab dua-dua dimensi yang kedua dan ketiga ini, dia adalah sejenis penyakit. Okey, dia adalah sejenis penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental. Okey, bila saya sebut tentang penyakit, satu kriteria yang paling utama yang kita perlu tahu adalah penyakit mental ini dia mesti menyebabkan orang yang menghadapinya itu, okey, terganggu kefungsian harian dia. Ini adalah key yang paling penting. Ini adalah keyword yang paling penting. Yang mana bila orang ini berhadapan dengan masalah ataupun penyakit ini sampai dia tak boleh menjalankan kehidupan seharian dia macam biasa. Itu kita kena faham. Okey, macam contoh untuk anxiety, saya bagi contoh. Anxiety macam orang OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Itu adalah salah satu cabang ataupun contoh lah jenis penyakit. Anxiety ada banyak sebenarnya. Ada banyak cabang-cabang dia. Saya bagi satu contoh OCD.
Okey, OCD ni orang ramai tahulah kan. Dulu masa COVID memang banyak benda ni ni kan dibicara kan. Orang OCD ni contoh kalau yang macam memang tak nak sentiasa bersih je tu kan. Macam pegang sikit basuh, okey. Alright, mandi pun sampai 3 jam. Sebab dia tak boleh. Bila dia tak mandi 3 jam, dia tak buat ritual dia tu mengikut macam mana yang dia puas hati, dia yang menentukan dia punya level itu. Mandi sampai 3 jam, selagi tak 3 jam tak bersih. Nampak tak? Bila dia dah sampai 3 jam, dia menyusahkan. Okay. Orang lain mandi 10 minit, 15 minit, okey lagi. Alright. So orang yang sakit ini dia tak boleh kontrol diri dia. Okey, dia tak boleh kontrol, dia kena buat. Kalau dia tak buat, dia tak boleh jalan hidup dia. So dan dia mengganggu kefungsian harian itu dari segi kalau dah 3 jam dia mandi setiap hari, nak bangun pukul berapa nak pergi kerja? So dia mengganggulah kefungsian hari. Asyik lambat pergi kerja sebab apa? Saya mandi. Saya mandi sampai 3 jam. So nampak kita ada dia ada bila OCD ni dia macam itu. Dia melibatkan mengganggu kefungsian harian kita. Macam tu juga depression. Macam tu juga depression. Dia kena tak berkurung, tak nak keluar bilik sampai tak boleh nak pergi kerja. So mengganggu kefungsian harian kita. Mengganggu kefungsian harian kita dan dia mesti berlalutan lebih daripada 2 minggu. Ada yang mungkin sampai berbulan, ada yang sampai bertahun. Dan simptom kalau untuk anxiety, simptom dia lebih kepada fizikal. Okey, orang yang anxiety ni dia akan ada dia akan biasa berhadapan dengan simptom-simptom fizikal yang macam jantung berdegup kencang. Tak ada apa-apa. Berdebar je setiap masa, berpeluh. Berdebar, berpeluh, mulut terasa kering. Tak ada buat apa-apa. Okey, ataupun bila orang tu dia punya spesifik fobia dia tu pada serta-serta benda, spesifik pada tempat tinggi, tak boleh tempat orang ramai, tak boleh tempat sempit, tempat gelap. So bila dia berada dalam situasi itu, dia tak boleh kontrol diri dia. Mungkin dia akan kena tendensi untuk kena serangan panic attack. Panic attack ni dia bukan main-main Kadang-kadang kita ingat orang panic attack ni dia macam alah main je, bawa sesak nafas. Tak. Dia orang yang memang anxiety ini, dia punya panic attack tu memang kadang-kadang boleh detrimental lah. Memang boleh, kadang-kadang boleh membawa maut. Sebab dia memang tak boleh bernafas waktu dia berhadapan dengan benda itu. So dia ada level-level dia. Dia ada level-level dia. So itu kalau anxiety punya simptom. Kalau depression punya simptom, dia lebih kepada tiada harapan untuk hidup, rasa macam dah tak ada harapan untuk hidup, rasa hopeless, rasa diri saya dah tak berguna, rasa diri saya tidak dihargai. Rasa diri saya tidak dihargai. Hidup ini tiada makna lagi untuk saya. So itu adalah antara simptom-simptom yang biasa dialami oleh orang-orang depression. Dia bukan mood swing yang sekejap-sekejap. Dia memang mula-mula berapa lama and then ada sampai berbulan rasa macam tu, ada sampai bertahun. Dan kebanyakannya menyembunyikan perkara itu. Dia adalah satu rasa yang dia cuba sembunyikan. Okey, dan bila depression ini, apa yang bahayanya adalah banyaknya dia orang simpan. Okey, dia orang simpan dan dia orang cuba menyembunyikan sebab dia orang tak nak orang cop dia orang sebagai orang yang depressed. Okey, dan dia orang tidak berkongsi. Okey? Jadi bila perkara-perkara itu berlaku sangat-sangat bahaya. Sebab depression yang tidak dirawat ini dia kalau daripada awal kita dapat detect, insya-Allah ada cara untuk kita bantu. Tapi kalau bila kita dibiarkan memang boleh membawa kepada perkara-perkara macam mencederakan diri, mencederakan orang lain ataupun sampai ke tahap bunuh dirilah. Itu yang kita tak nak. Okey, cuma saya just nak suka untuk saya ingatkan di sinilah. Memanglah stres itu bukan satu penyakit. Okey, adalah satu perkara yang ringan, adalah satu perkara situational yang everyday kita hadapi. Tapi walaupun dia adalah satu perkara yang ringan, dia sama juga. Benda yang kalau benda itu negatif, kita choose untuk pandang ringan benda ini, kita simpan dia setiap hari. Macam contoh saya bagi yang stres sebab jam tadi itulah. Tak diuruskan. Pendam, simpan sebab kita manusia, kita ada tangkil emosi kita sendiri. Setiap dari kita. Setiap dari kita ada tangkil emosi kita sendiri dan kita yang memilih untuk memasukkan emosi apa dalam tangki itu. Dan tangki ni kita memang kena bawa. Sebab emosi ni dia adalah energy. Kita tak nampak dia tapi dia ada. Kita dan dia bukanlah satu benda yang kita boleh sorok-sorok. Bila kita cerita energy, okey? Bila kita cerita energy, kita cubalah nak tutup selindung macam mana,
kalau dia dah dah terlebih, dia akan jadi macam pressure cooker. Okey. Alright, dia akan jadi macam pressure cooker. You stress, you simpan, you stress, you simpan sampai satu tahap dia dah tak tahan, dia dah meletup, pressure cooker tu dia menggelegak, lama-lama dia meletup. Bila dia meletup, itu yang dia jadi benda lain. Dia jadilah penyakit-penyakit lain ni. Kan? Dia jadilah penyakit-penyakit lain ni sebab kita bagi dia yang negatif je. Everyday yang negatif je berapa persen kita masukkan. So kita kena bijak untuk memilih emosi yang mana. Kita yang masukkan dalam tangkip emosi kita, kita juga yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan dia. Tak ada orang lain boleh keluarkan. Okey? Dan emosi ini tak boleh biar. Dia kena urus. Okey? Selagi kita tak urus dia, dia akan ada je dekat situ. Okey? Dan itu yang bahaya. Alright? So itu basically apa yang membezakan lah antara depression, anxiety, stress, anxiety dan juga depression ini. Okey. Apa yang saya faham, apa yang Puan kongsikan tadi, maksudnya bila kita stres, kita tak boleh pendam. Ya, betul. Kita tak boleh simpan seorang-seorang lah. Ya, maksudnya kita akan pergi jumpa dengan orang yang sebetulnya lah, yang layak untuk kita tahulah apa punca kita jadi macam ni. Dan sebab kita tahu kan, kalau stres ni, kita cakap kita stres, tapi kita ingatkan benda ni normal sebenarnya. Tapi sebenarnya dah jadi kan abnormal. Okey Puan. Kita pun tak nafikan stres ni bagi kesan yang mendalam lah kepada kita sendiri. Kalau kita stres ni dah melampau. Jadi apakah teknik yang Puan boleh kongsikan untuk menangani stres ni supaya seseorang itu mempunyai daya tahan dalam pengawalan tahap stres supaya tidak menjejaskan kehidupan seharian? Okey. Soalan mantap. Okey. Alright. Soalan itu adalah tentang bagaimana kita nak membina daya tahan. Daya tahan ni kalau dari segi psikologinya, bahasa yang lebih bombastiknya adalah resilience. Okey, resilient ini adalah satu daya tahan. Okey, kalau dari segi definisinya, resilient ini merujuk kepada satu keadaan di mana individu itu dapat dapat menahan diri dia, dapat adapt diri dia dengan satu situasi ataupun apa saja perubahan yang berlaku di persekitaran dia lah. Okey, dan dia dapat bangkit daripada satu peristiwa ataupun situasi yang menekan dia tu, dia dapat bangkit jadi someone yang lebih better. Okay. So bila saya cerita tentang resilient, sebab dulu masa master saya buat saya buat research tentang resilient ini. Dulu saya macam apa benda resilient kan, apalah daya tahan kan. Sebab dia adalah satu konsep psikologi yang daripada dalam. Okey, jadi untuk membina resilient ini, kita boleh bina dia daripada dalam dan kita boleh bina dia daripada luar. Okey, dan dia efeknya adalah berbeza. Okey, resilient yang dibina daripada dalam. Okey, sebab hari ni kita banyak cerita tentang stres di tempat kerja. Betul. Stres di tempat kerja. Jadi contoh yang saya akan berikan pun adalah contoh berkaitan dengan kita di tempat kerja. Okey. So kita perlu mencari sesuatu kekuatan yang sumbernya itu adalah daripada dalam untuk kita membina resilient ini. Okey. So kalau untuk bekerja, yang pertama saya boleh kongsikan adalah mungkin untuk kita refresh dan reset balik niat kita dalam bekerja. Okey, niat kita dalam bekerja. Ialah sebab kita pun dah hampir ke 10 terakhir Ramadan ini. Saya rasa sesuai lah kalau sebenarnya masih belum terlambat untuk kita gunakan waktu ini untuk kita reset balik niat kita setiap kali kita datang bekerja. Kita pernah tak terfikir bangun pagi hari ni aku nak pergi kerja sebab apa? Apa yang aku nak capai dalam pekerjaan aku ini? Ataupun memang kita pergi kerja semata-mata kita nak dapat gaji setiap bulan sahaja. Sebab bila kita pergi kerja untuk dapatkan gaji setiap bulan sahaja, lama kelamaan, bila benda tu every single day, kita memang tahu setiap bulan kita akan dapat. Benda tu dah tak jadi satu benda yang memotivasikan kita. Okey? Tapi kalau macam contoh kita yang bekerja ni satu hari daripada 24 jam, berapa lama kita bekerja pun? Berapa lama kita bekerja? 8 jam hingga 9 jam juga. 8 jam hingga 9 jam. Alangkah ruginya kita pun. Kalau dalam 8 jam daripada hidup kita ni, berapa belas tahun kita bekerja? Dah berapa belas tahun kita bekerja. Kalau niat yang kita bekerja itu memang sebenarnya niat semata-mata untuk dapat duit gaji sahaja setiap bulan. Alangkah ruginya kita. Betul. Kan? Alangkah ruginya kita. Sedangkan kalau macam kita lah, contoh untuk kita umat Islam ini, okey, kalau bila mana kita niatkan saja pekerjaan itu sebagai satu ibadah. Okey, sebagai satu ibadah, setiap tol yang kita bayar, setiap
penat kita, setiap titik peluh kita, setiap masa yang kita luangkan, bila weekend pun kena bekerja untuk memberikan yang terbaik. Sebab kita rasa itu adalah sebagai satu ibadah. Kita nak persembahkan kepada Allah kan. Kita rasa dia sebagai satu amanah kan. Okey, so kita akan ada tendensi untuk memberikan yang terbaik. Dan bila kita tahu setiap perkara yang kita buat itu dikira sebagai ibadah dan berpahala, kita akan jadi lebih kuat untuk berhadapan dengan benda itu. Memang stres berhadapan dengan itu, tapi kalau kita kata, ya Allah, nampaklah ya Allah aku punya usaha nak pergi kerja ni, nak beribadah ni kan, ya Allah kan. So kita tahu Allah mengira perkara itu, tak akan sia-sia Allah kata. Kan? Dengan hanya kita mengubah niat kita atau memperbaharui niat kita. Sebab memang niat ini adalah sesuatu benda yang setiap hari kita kena renew dia sebenarnya. Kan? Kita kena renew dia untuk kita dapatkan kembali that spirit. Okey? So walaupun kadang-kadang kita buat kerja betul-betul tak dapat penghargaan, kita buat tak dapat nak claim, kan? Tapi kita tahu benda itu dikira. Mungkin bukan di sini. Kan? Okey. So itu adalah mungkin salah satulah untuk stres di tempat kerja, kita perbetulkan ataupun kita refresh, reset balik niat kita. Okey. And then yang kedua adalah belajar untuk learn to love your job. Okey, ada orang yang dia dapat rezeki bekerja dalam bidang yang kena dengan memang dia nak kerja tu. Sesuai dengan jiwa dia, sesuai dengan kepakaran dia, sesuai dengan ilmu dia. Ada orang yang dapat macam tu. Okey? Dan orang yang macam ini pun stres juga kadang-kadang. Tapi bila dia dapat benda yang kena, yang dia suka, kan? Yang dia suka, so jadi benda tu jadi lebih mudah tau. Memang stres tu ada, tapi dia punya tendensi untuk bertahan dengan stres itu, kapasiti dia lebih tinggi. Sebab dia suka apa yang dia buat. Kan? Dia suka apa yang dia buat. Dan dia tahu manfaat yang dia boleh beri bila dia buat kerja itu. Fokus kepada memberi meaning pada pekerjaan kita. Okey? Bila kita ni dapat jadi orang yang dengan kepakaran kita memberi manfaat kepada orang lain, benda tu akan kembali balik pada diri kita. Dalam agama apa pun sekali. Okay, when you are focusing to give goods to others, the good will come back to you. Gitu. The good will come back to you in whatever form pun. Okay, sebab saya bila cerita pasal love your job ni, saya dekat klinik British 9, saya tak tahulah mungkin ada dari penonton-penonton kita ni ada staff-staff daripada klinik British 9. Waktu dekat klinik ibu dan anak tu, waktu saya mengandung anak saya kan, saya memang akan ingat seorang nurse ni. Okay, saya tak ingat nama dia, sorry. Okay, tapi saya rasa famous dia dekat klinik British 9 tu. Sebab dia bila orang datang je, hai, hello, assalamualaikum. Macam tu dia kerja. Ceria. Ceria. Hai sayang. Semua orang-orang mengandung tengah sakit-sakit kan. Tengah sakit-sakit, tengah dalam pantang semua. Ya sayang, nak apa sayang? Macam tu. Okey? So saya kan macam, saya bila saya duduk tengok, kita tunggu lama, tapi kita tengok dia rasa macam happy. Aura, energy. Okey, aura, energy yang dia bawa. Kata, ya sayang, nak apa sayang? Macam tu. Dan dia happy. Most of the time saya pergi, memang dia happy dan dia suka dengan pekerjaan dia. Service with smile. The true definition of service with smile. Sebab apa? Bila dia smile itu, okay, senyuman yang diberi itu, sebenarnya kita ingatkan kita senyum tu untuk orang kan? Tidak. Dari segi psikologinya, okay, apabila kita tersenyum, okay, kita memberikan senyuman itu, dia akan merembeskan satu hormon gembira pada diri kita. Okay. So banyakkan senyum. Okay. So bila nurse tu dia banyak senyum dan dia buat orang lain tersenyum, dia dapat manfaat itu, body dia kurang penat. Betul. Okay, body dia kurang penat sebab dia banyak tersenyum. Okay, dia banyak tersenyum, and then bila orang jadi dia daripada sakit-sakit jadi senyum jumpa dia, ya nurse. Macam tu. So dia adalah satu manfaat yang reciprocal. Ini adalah orang yang kita dapat rasa dia punya ikhlas dalam dia punya bekerja. Dia suka apa yang dia buat. Okey? Dia suka apa yang dia buat. Jadi, kalau macam ini, tendensi untuk stres itu akan lebih kurang. Memang penat. Mana ada kerja yang tak penat? Betul. Okey? So, untuk kita kurangkan penat kita itu adalah dengan cara ini. Kita bina benda-benda ini. Benda-benda positif daripada dalam. Tak ada orang lain boleh bagi kat kita. Kita je boleh buat benda itu. Okay? And then dari segi luarannya macam tadilah Puan ada sebut tadi tu kan. Dia boleh mengamalkan 10B.
10B ni ada banyak, kita pun ada banyak kongsikan dekat unit-unit kita 10B, mengamalkan 10B dalam menangani stres dalam menangani stres. So B pertama mungkin boleh berkongsi. Okey, bila kita dah kena stres. Okey, bila kita dah kena stres, okey, benda tu adalah normal, kita accept that this is part of our daily life. Okay, kita perlu berhadapan dengan perkara ini. So, kalau kita rasa tak tahan, kita cari orang. Okay, kita cari orang yang kita percaya untuk kita berkongsi. Okay, macam ni kalau kita di JKWP, kita ada unit counselling kita sendiri. Okay, yang mana kerja kami memang adalah untuk mendengar perkongsian anda. Gitu. Okay, jadi kami sentiasa menerima dengan tangan yang terbuka. Tapi malangnya lah, malangnya ada sesetengah yang tak nak grab that opportunity. Sebab apa? Risau apa orang cakap. Sebab kalau sesi counselling ataupun sesi perkongsian ini, dia sebenarnya satu elemen yang sangat penting adalah dia perlu dengan sukarela. Dia biasanya yang datang kat kami sebab dirujuk. Bila dirujuk, maksudnya dia bukan datang dengan sebab dia nak. Dia datang sebab orang suruh, bos suruh, penyelia suruh. Jadi dia rasa benda tu bukan dia yang nak. Yang berkesan sebenarnya dia sukarela. Dia sendiri rasa kita ada masalah. Dia rasa macam kita ada masalah. Sebab macam saya bagi tahu tadi stres ni dia macam kita sakit demam, sesema, macam itulah kalau boleh compare dengan sakit fizikal. Okay, kita dah rasa dah kita demam, batuk, sesema, tapi kita rasa benda ni kecil kot. Buat sendiri kot, ubat sendiri je lah. Tapi kalau macam selalu sangat, terlalu kerap, betul lah kita kena jumpa orang juga kan? Betul. Kita kena jumpa orang juga untuk kita tahu asal kerap sangat asal kerap sangat saya kena simptom-simptom ini. Kan? So berkongsi itu untuk apa? Macam saya beritahu tadi, dia adalah emosi, adalah energi yang perlu diurus. Dia perlu dikeluarkan. Dia tak boleh dipendam. Jadi bila you jumpa, orang akan cakap, buat apa jumpa dan bercerita? Bukannya selesai pun masalah tu. Itu yang saya nak betulkan dekat sini. Sebab dengan bercerita itu, energi itu flow. Okay? Dan kita perlu mencari orang yang betul untuk kita bercerita. Kalau salah cari orang, baru nak cerita, habis. Betul. So macam yang kalau macam kaunselor kan, macam orang yang terlatih, kita dah dilatih bagaimana untuk mendengar dan macam mana untuk kita bantu orang tu flow the emotions. Untuk bantu dia dapat flow tu sampai dia lega. Ada cara, ada teknik, ada kemahiran mendengarnya macam mana. Kan? So berjumpa dengan orang untuk berkongsi. Kalau rasa macam tak bersedia lagi untuk jumpa dengan profesional, carilah orang-orang terdekat, family members, okay, pasangan, okay. Alright, and then banyak B kan, so beribadat. Itu satu caranya. Dah bulan-bulan puasa 10 malam terakhir Ramadan ini. Apa kata kita grab opportunity ini, okay, untuk menjadi orang yang lebih tenang, okay, dengan memperbanyakkan beribadat, mendekatkan diri kepada Allah. Macam tu. Agama lain pun ada kan, macam tu. Agama lain dia ada meditation dia, macam mana dia nak cope with the stress kan. Dia mesti kena tenang-tenang, alright. And then banyakkan beriadah, okay, dan kena ada masa untuk berehat. Berehat daripada serta-serta rutin. Sebab kadang-kadang stres yang lama ni disebab rutin. Benda yang diulang-ulang setiap hari dan mendatangkan stres. Okay. Kan? Dan mendatangkan stres. So itulah yang kita katakan sebagai break the routine, time out. Okay? Bagi time out pada diri kita untuk stop the routine sekejap. Untuk kita stop the routine sekejap dan kita tengok. Lepas kita stop, kita boleh okey balik ke tidak. Tapi kalau lepas kita time out and then tak okey balik, dan kita kena buat lagi benda lain lah. Okay, adalah breathing technique, berurut, banyak B. Banyak lagi B yang lain. Berfikiran positif. Okay, itu adalah antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk membina resilience. Okay, membina resilience dalam berhadapan dengan tekanan. So banyak sebenarnya teknik-teknik yang patut kita amalkanlah. Okey, so harapnya teknik-teknik yang dapat kongsikan tadi daripada panel dapat membantu anda dalam menangani stres dengan cara yang betul. Sebab kalau kita salah langkah untuk menggunakan teknik yang salah, jadi stres kita pun akan jadi makin orang kata macam lagi teruk lah. Okay. So kita pergi ke sesi Q&A, tapi sebelum tu saya mohon kerjasama para penonton
untuk membuat penilaian tahap kefahaman anda tentang pengurusan stres pada webinar kali ini oleh panel kita iaitu Puan Nur Afi di ruangan komen. Mohon kerjasama anda. Kerjasama anda amatlah kami hargai. Okey? Okey. So kita terus pada sesi Q&A yang mana soalan kita akan ambil daripada para penonton lah sendiri kan. Soalan Sebab di kita FB. pun kita pun mungkinlah ramai peserta kita. So mungkin ada soalan ingin ditanyakan kan. Kalau nak jumpa face to face macam malu. So dia jumpa. Okey. Soalan yang pertama daripada Sazali Ismail. Bagaimana kita nak menangani orang yang mempunyai OCD? Alright, pasal OCD tadi mungkin kena ada satu topik khas menangani OCD sebab OCD ni adalah satu macam saya bagi tahu tadi dia adalah penyakit. Okey, dia adalah penyakit yang dia ada tahap-tahap dia. OCD pun dia ada level-level dia. Okey, ada level yang macam mana, ada level yang macam mana. Jadi orang yang OCD ni first is saya tak tahu yang saudara yang bertanya Encik Sazali yang bertanya itu, yang OCD itu siapa? Adakah orang itu ahli keluarga terdekat? Adakah orang itu kawan yang dirasa macam orang tu ada OCD ke? Macam tu. Sebab dia bila penyakit dia perlu didiagnosis terlebih dahulu. Okey, dia perlu didiagnosis terlebih dahulu untuk kita betul-betul menentukan yang dia ada penyakit itu. Sebab ada orang yang kita nampak macam OCD ada ni. Tak boleh. Dia kena berjumpa dengan pakar dan pakar yang memberikan kalau orang tu adalah kawan ataupun individu terdekat. Pertama sekali mungkin Encik Sazali boleh bawa individu tersebut untuk berjumpa dengan pakar terlebih dahulu. Sebab apa? Untuk memberikan rawatan kita perlu tahu sakit dia di tahap yang mana dahulu. Okey, kita perlu tahu sakit dia tahap yang mana, jenis yang mana dahulu. What kind of the symptom yang mengganggu dia itu. Okey, and then bila dah tahu apa penyakit dia itu, baru kita akan ada satu pelan-pelan rawatan. Biasanya pakar akan explain macam mana, dan waktu bila dah berjumpa dengan pakar, kalau orang itu adalah ahli keluarga kita siapa, better kita ikut. Better kita ikut waktu dia berjumpa dengan pakar untuk membuat diagnosis itu, sebab pakar itu akan explain dekat kita macam mana kita nak deal, nak membantu orang ini untuk berhadapan dengan penyakit dia. Sebab orang yang ada penyakit mental, dia dia kena dapat sokongan sosial. Salah satu faktor untuk memberikan rawatan kepada dia perlu melibatkan ahli keluarga ataupun orang-orang terdekat. Selain daripada orang tu sendirilah. So boleh dapatkan nasihat daripada pakar dan untuk memahami untuk memahami sakit yang dialami oleh individu tersebut. Dan kita tahu macam mana kita nak memainkan peranan dalam membantu dia. Okey, diharap jawapan daripada panel kita tadi dapatlah menjawab soalan Cik Sazali. Masa pun tadi orang ni dah macam ni. Seterusnya, soalan yang kedua, daripada Muhammad Hasril, Muhammad Hasril Abbas. Saya pun join running. Memang kalau join running memang akan terasa bahagia. Jom menonton Running Man, hilang stres. Saya terhibur. Okey. So soalan yang daripada Ita Razita, adakah anxiety boleh pulih? Okey. So saya nak komen sikit betul Encik Muhammad Hasril. Betul Encik Muhammad Hasril. Memang dengan running dan bersenam itu, bila saya pun rasa bila kita berjalan, kita exercise, memang senaman itu boleh merembeskan hormon-hormon yang positif. Okey, boleh merembeskan hormon-hormon yang positif yang membantu kita untuk dapat menangani stres dengan lebih baik. Okey, so terima kasih Encik Hasril kerana menghiburkan kita. Okey. Alright. Nanti kita tengok Running Man. Okey. And then yang kedua tadi Puan Ita Alright. So Puan Ita, adakah anxiety boleh pulih? InsyaAllah Puan Ita, okey, insyaAllah tak ada penyakit yang tak ada penyembuhnya. Okey, setiap penyakit yang Allah datangkan di dunia ini, Allah datangkan sekali dengan ubat dia. Okey, cuma apabila kita diuji dengan penyakit-penyakit yang terutama sekali yang berkaitan dengan kesihatan mental ini, adalah sangat penting untuk kita yang menentukan diri kita. Okey, jangan biarkan stigma ataupun kita takut orang cakap ini, orang cakap itu, orang cop kita macam ni, orang cop kita. Apa yang orang kata itu yang menentukan hidup kita. Badan kita, diri kita, hidup kita, kita yang bertanggungjawab. Okey, so, jadi kalau ada rasa ada masalah itu, jumpa dengan pakar.
Okey, jumpa dengan pakar sebab kita ada bidang ilmu, sangat hebat bidang ilmu dalam bidang psikologi, dalam Islam pun ada. Okey, kita boleh integrasikan banyak-banyak bidang ilmu ini untuk kita mencari rawatan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan anxiety ataupun depression, apa sajalah masalah berkaitan kesihatan mental. InsyaAllah Puan. Yang penting kemahuan. Kemahuan dan Puan benarkan orang untuk membantu Puan. Okey, sebab kalau kita tak nak bantu diri kita sendiri, tiada orang lain yang boleh membantu kita. Alright? Okay. Okey, kita lihat lagi, rekomen adakah soalan lagi? Okey, ada lagi ya Puan? Masya Allah. Okey. Masya Allah. Okey. Apakah ada peluang untuk sembuh Ini daripada Mishinda Balayong? peluang untuk sembuh daripada? Itu kat Okey, mungkin stres kot. mungkin stres. Okey, mungkin stres. Okey, memang betul ada peluang. Okey, sebab sembuh tu mungkin ni lah kan, sebab saya cakap tadi stres bukan penyakit. Tapi untuk kita free from stress, betul-betul free, mungkin agak sukar. Sebab stres ini is daily life. It's a process. Itu adalah proses untuk kita belajar membangunkan diri kita setiap hari. Setiap hari memang akan ada stres. Kita boleh belajar untuk deal dengan stres dan kita menguruskan stres itu dengan lebih baik. Dengan apa? Kita bina skill. Okey, kita bina skill dalam diri kita. Okey, insya-Allah bila kita ada skill, kita dapat bina resilient yang saya cakapkan tadi itu. Kita ada resilient tentang apa yang menyebabkan stres itu, punca stres itu, insya-Allah kita boleh berhadapan dengan stres, menguruskan stres dengan lebih baik tanpa mengelak stres itu. Managing it, not avoiding it. So nak kena relate dengan tajuk Okey. Okey. Itu yang tu je lah. Yang tadi banyak soalan tadi bawah-bawah tu. Okey, ada soalan yang terakhir. Soalan terakhir Okey. Daripada Ara Manjalara. Arya, Macam mana okey. nak pujuk orang yang ada depression untuk rawatan? Dianggap dia boleh atasi, tetapi hakikatnya dia sangatlah tersakiti. Uish. Okey. Puan Araya Manjalara. Macam slot sinetron. Okey. Dan betul tak tengok ayat pun sangatlah tersakiti. Okey, alright. Terima kasih Puan Araya. Okey, atas soalan itu. Okey, untuk deal dengan orang yang saya kira mungkin depression mungkin depression yang dimaksudkan itu. Okey. Untuk deal dengan orang yang depression ini sebenarnya memang dia memerlukan skill sebenarnya. Okey, dia memerlukan skill dan kalau kita rasa kita tak boleh nak handle, better kita mungkin pujuk dia, bukan untuk kita yang memberikan solution itu. Okay. Sebab dia perlukan skill. Okay. Dia perlukan skill, dia perlukan bidang ilmu tertentu, dia perlukan teknik yang tertentu. Macam mana kita nak bantu orang yang mengalami depression ini. Okey? Jadi mungkin kalau kita tak ada kepakaran itu, okey, kita boleh pujuk dia untuk jumpa. Kita bagi dia sebab kenapa dia perlu berjumpa untuk dapatkan rawatan. Cakap dia ni sakit kan, macam depression, anxiety and stress scale tu, DASS ni sebenarnya banyak secara online. Kita boleh ambil dia secara online. Kadang-kadang mungkin dia tak tahu pun dia tu tengah stress. Dia sedang depres sebenarnya. Dia tak tahu. So kalau first dia dah jawab benda tu, dia jawab benda tu online, dia akan terus dapat result. Dia akan terus dapat result. So dekat result tu ni stres, ni anxiety, ni kemurungan. Result tu akan dapat 3. So dia kata, aku kemurungan sebenarnya. Okay. So dia dah dapat kat situ secara kuantitinya dan dia dapat extreme ke, extreme severe ke. So dekat situ kita bagi dia macam, so dah tahu you ada stres sebenarnya. Okay. Dan cuba pujuk dia untuk dapatkan khidmat profesional lah untuk membantu dia sebenarnya. Sebab kalau kita tak ada kepakaran and then kita nak bantu sebenarnya, takut-takut kita sekali ikut. Kita sekali terkesan secara emosinya. Sebab bukan senang nak mendengar masalah orang ini kalau tak ada latihan yang betul. Takut kita sekali terbawa-bawa. Takut kita terbawa, kita sekali tersakiti. Tiba. So benda-benda macam ni bahayalah. Kan? Kadang-kadang bagus kita nak membantu. Cuma kalau kita rasa tak boleh, bawa dia kepada orang yang boleh lah. InsyaAllah. Itu pun Allah dah kira. Bila kita cuba bawa dia tu. Okey. So, Puan, diam tak diam, kita dah 1 jam berlangsung. Masya-Allah, Maria. Masa kita telah pun mencemburui kita lah pada hari ini. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Afi kerana sudi berkongsi tentang pengurusan stres pada hari ini. Terima kasih juga apa yang kita dapat pada hari ini akan menjadi panduan di masa akan datang.
Okey, sebelum saya mengakhiri sesi webinar ini, saya berharap agar anda di luar sana dapat mengaplikasikan segala ilmu dan perkongsian yang telah disampaikan oleh Puan Nur Afi tadi. Saya minta maaf juga kalau sepanjang saya bercakap ini ada salah ke apa ke. Okey, banyak sangat cakap ke, bunyi macam bagus, sangat minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang kurang tu daripada saya sendiri. Okey, so insya-Allah mari kita free from stress. Okey, dalam bulan Ramadan ini. Okey, moga kita dapat minda yang lebih sihat bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Okay, insya-Allah. So kesimpulannya dekat sini, pengurusan stres di peringkat rendah di peringkat awal adalah sangat penting sebelum ianya menjadi situasi yang sangat membimbangkan. Okey, kita berjumpa lagi di webinar akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Yang kita terima ialah apakah itu kemurungan. Soalan klise tetapi sangat penting, sebab soalan ini sebenarnya menentukan sama ada kita ni betul-betul murung ataupun kita rasa sahaja kita murung tetapi ini sebenarnya tidak. Kerana dari segi bahasanya, kebanyakan masa kita rasa macam kita sentiasa sebut yang kita murung, sedih lah, macam-macam lah perkataan yang kita gunakan yang menunjukkan perasaan negatif kita tu. Tapi dari segi klinikalnya atau dari segi perubatannya, tak semestinya murung yang kita maksudkan itu sama dengan murung yang perlu dirawat. Major depressive disorder. Satu situasi di mana sejak 2 minggu lepas kita rasa macam tak semangat untuk hidup. Semua benda yang kita buat semua tak menarik. Apa yang kita cakap, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan everyday, termasuklah hobi kita, tidak lagi menjadi sesuatu yang menyeronokkan. Dan kita tak tahu kenapa. Kita tak tahu kenapa, dan perasaan itu sentiasa di situ. Walaupun kita rasa macam aku patut seronok, aku patut ketawa, aku patut buat sesuatu, aku patut buat bertenaga, aku patut boleh tidur, tetapi semua yang patut yang saya sebut tu, semuanya tak boleh dilakukan seperti biasa. Dan kita rasa lemas dengan diri sendiri. Sebab hari-hari pun sama. Bangun pagi kita rasa macam pagi adalah waktu yang paling teruk bagi kita. Nak bangun tu rasa macam badan kita ni macam ada benda berat yang menimpa sampai kita tak larat. Nak angkat kaki pun tak boleh, nak turun daripada tilam pun tak boleh. Bukan sebab malas, tetapi kerana macam ada sesuatu, perasaan yang memerangkap kita sehingga kita tak boleh nak bergerak secara psikologinya. Nangis sampai orang pun heran. Apa yang kau nangis ni? Apa masalah kau? Apa lagi isu kau? Kan orang tak nampak apa masalah kita kan? Segala benda menjadi negatif bagi kita. Dunia negatif, diri negatif, keluarga negatif, pekerjaan negatif, segala-gala benda. Tak ada benda pun dalam dunia ni yang kita rasakan positif. Dan situasi ini berterusan. Macam saya kata tadi, dah 2 minggu. Itulah sebenarnya tempoh minimum untuk kita mendiagnosa seseorang mempunyai masalah kemurungan yang serius ataupun major depressive disorder.